Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Farhana Azhara binti Abdul Wahab. Nombor matrik saya ialah 211222355. Kumpulan saya telah memilih tajuk kerja khusus ekonomi iaitu perbezaan upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Sekarang saya ingin meneruskan dengan bahagian pengenalan. Upah merupakan pendapatan yang diberikan kepada pekerja oleh majikan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Bayaran upah boleh dihitung dari segi kadar jam, kadar harian atau kuantiti kerja yang dibuat oleh seseorang pekerja tersebut. Sektor pembuatan merupakan sektor yang dapat mengadaptasikan bahan mentah ke dalam produk siap dan barang yang siap digunakan atau diagihkan untuk membawa kepada pengguna akhir. Pekerja boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pekerja separuh masa dan pekerja sepenuh masa. Yang pertama, pekerja separuh masa hanya bekerja kurang dari 40 jam seminggu. Namun, pekerja separuh masa mendapat faedah kurang dari pekerja sepenuh masa walaupun masih bekerja secara konsisten. Pekerja sepenuh masa merupakan pekerja yang bekerja dengan sepenuh masa. Ganjaran pampasan akan diberikan kepada pekerja sepenuh masa sahaja oleh majikan. Antaranya ialah bayaran lebih masa, liputan kesihatan, allowance, wang EPF dan SOKSO. Nama saya adalah Doktor. Nama saya ialah Tan Kesing dan nombor matrik saya ialah 211220685. Saya ingin membentangkan tentang kaedah kajian. Kajian ini telah menggunakan data sekunder iaitu kaedah memperoleh data dan kaedah analisis data untuk melaksanakan. Kaedah memperoleh data ialah sumber internet. Pengaji telah menuju beberapa laman sesawang iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia dan International Labour Organization bagi membantu mendapatkan maklumat perbezaan upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Seterusnya, kaedah analisis data. Arah aliran telah digunakan untuk menunjukkan sama ada jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan menurun atau meningkat sepanjang tahun yang dikaji. Melalui kaedah arah aliran, pengaji telah mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf arah aliran. Selain kaedah arah aliran, pengaji juga menggunakan analisis secara perbandingan. Dalam bahagian hasil kajian, pengaji telah membandingkan jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Selamat pagi Dr. Noor Ajila. Nama saya ialah Tan Jeng Yu. Nombor matrik saya ialah 211220687. Hari ini saya akan bentang tentang bahagian hasil kajian objektif pertama, iaitu menganalisis arah aliran jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia. Jadual 1 di atas menunjukkan arah aliran jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia. Raja 1 menunjukkan arah aliran jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Dalam raja ini kita boleh melihat arah aliran jumlah upah mengikut kategori pekerja meningkat secara berterusan pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Pada tahun 2014, jumlah upah mengikut kategori pekerja meningkat daripada tahun 2010 yaitu RM
RM1966800 juta kepada RM21037915 juta. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pekerja, operator loji dan mesin dan pemasang diambil secara langsung dalam sektor pembuatan di Malaysia. Pada tahun 2015, jumlah upah mengikut kategori pekerja meningkat daripada tahun 2014, yaitu RM61037915 juta kepada RM65495282 juta. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pekerja yang banyak. Pada tahun 2017, jumlah upah mengikut kategori pekerja meningkat daripada tahun 2015, yaitu RM65495282 juta kepada RM74880644 juta. Hal ini disebabkan oleh pertambahan pekerja sepenuh masa dalam sektor pembuatan. Secara kesimpulan, aliran jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia menunjukkan peningkatan pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Selamat sejahtera kepada Dr. Noor Azila. Saya Roslin Tahwi dari kumpulan 21C. Kumpulan kerja khusus kita adalah kumpulan 3. Saya akan membentangkan objektif kedua untuk kerja khusus kita. Tajuk kerja khusus kita adalah perbezaan upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia pada tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Objektif kedua untuk tajuk kita adalah untuk membanding jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan bagi tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Jadual 2 telah menunjukkan jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan di Malaysia bagi tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Raja 2 telah menunjukkan perbandingan jumlah upah mengikut kategori pekerja dalam sektor pembuatan bagi tahun 2010, 2014, 2015 dan 2017. Bagi tahun 2010, upah kategori pengurusan dan eksekutif adalah sebanyak RM246900 juta. Upah bagi kategori juruteknik dan profesional sebanyak RM134800 juta. Upah bagi kategori pekerjaan adalah sebanyak RM767000 juta. Upah bagi kategori operator loji, mesin dan pemasang adalah sebanyak RM14674000 juta. Upah pekerja asas adalah sebanyak RM409000 juta. Pada tahun 2010, upah bagi kategori pekerja operator loji, mesin dan pemasang telah memperoleh upah yang paling banyak, iaitu sebanyak RM14674000 juta, disebabkan keperluan bilangan pekerja dalam sektor tersebut bagi penambahan nilai produk pembuatan untuk menjadi barang siap dan dijual kepada isi rumah. Dari tahun 2010 hingga 2014, upah bagi pengurusan dan eksekutif meningkat sebanyak RM16174177 juta dari RM246900 juta ke RM18463177 juta. Upah bagi juruteknik dan profesional meningkat sebanyak RM813473 juta dari RM134800 juta pada tahun 2010 ke RM982723 juta pada tahun 2014. Upah bagi kategori pekerjaan meningkat dari tahun 2010 sebanyak RM767000 juta ke RM359607 juta pada tahun 2014 dan peningkatan sebanyak RM282907 juta. Upah kategori operator loji, mesin dan pemasang meningkat sebanyak RM12755443 juta dari RM14674000 juta pada tahun 2010 ke RM2742
9,443 juta pada tahun 2014. Upah kategori pekerja asas meningkat sebanyak RM1489610 juta dari RM40900 juta pada tahun 2010 hingga RM1898610 juta pada tahun 2014. Upah kategori pengurusan dan eksekutif telah memperoleh peningkatan yang paling banyak disebabkan pengurusan dan eksekutif memerlukan kemahiran lebih tinggi dan latihan yang banyak untuk menjalankan pekerjaan harian mereka. Dari tahun 2015 hingga 2017, upah pengurusan dan eksekutif meningkat sebanyak RM8597803 juta dari RM146910904 juta pada tahun 2015 ke RM2328907 juta pada tahun 2017. Upah bagi juruteknik dan profesional meningkat sebanyak RM1705374 juta dari RM7802057 juta pada tahun 2015 ke RM9507431 juta pada tahun 2017. Upah kategori pekerjaan meningkat sebanyak RM4037932 juta dari RM342258 juta pada tahun 2015 ke RM7460518 juta pada tahun 2017. Upah bagi kategori operator loji, mesin dan pemangsang meningkat dari RM286893735 juta pada tahun 2015 ke RM315111735 juta pada tahun 2017 sebanyak RM28222379 juta. Upah bagi kategori pekerja asas meningkat sebanyak RM246271 juta dari RM263624 juta pada tahun 2015 ke RM288215 juta pada tahun 2017. Semua kategori telah menunjukkan peningkatan upah dalam tahun 2015 hingga tahun 2017 disebabkan aktiviti ekonomi telah meningkat dengan stabil pada tahun tersebut. Kesimpulannya, jumlah upah kategori bagi operator loji, mesin dan pemangsang telah menunjukkan peningkatan yang stabil dan secara berterusan sepanjang tahun 2010, 2014, 2015 dan juga tahun 2017. Jumlah upah adalah sebanyak RM102304534 juta. Jumlah upah bagi kategori pekerja asas juga menunjukkan peningkatan secara berterusan dan stabil, iaitu berjumlah RM7826369 juta. Jumlah upah bagi kategori pengurusan dan eksekutif adalah sebanyak RM5891388 juta. Jumlah upah bagi kategori juruteknik dan profesional adalah sebanyak RM2817425 juta. Jumlah upah bagi kategori pekerjaan adalah sebanyak RM1524681 juta. Upah kategori pengurusan eksekutif, juruteknik dan profesional dan juga pekerjaan telah menunjukkan peningkatan yang berterusan kecuali tahun 2014. Jumlah upah mengikut kategori dalam sektor pembuatan yang paling tinggi adalah kategori operator loji, mesin dan pemangsang, iaitu sebanyak RM102304534 juta. Semua perubahan adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti perubahan bilangan jumlah pekerja, pendorongan aktiviti ekonomi, taraf pendidikan dan kemahiran pekerja dan sebagainya.